Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Kak Nur. Okey, lama sudah Kak Nur tak buat video kan? Alhamdulillah Allah beri rezeki lagi. Hari ni Kak Nur akan buat satu video penerangan tentang cara kira BMI. Okey. Apa itu BMI? Body Mass Index ataupun dalam bahasa Melayu dia indeks jisim tubuh. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Kak Nur dan jangan lupa like, comment and share. Okey. So, jom kita go on dengan topik ini. Apa itu BMI? Selalu kita dengar kan, tapi kita pun tak pasti apa itu BMI. So, BMI ni sebenarnya satu cara untuk kita menentukan sama ada berat badan kita ni normal ataupun tidak normal. Maksud tidak normal ni macam mana? Maksudnya contoh berat badan kurang ya, ataupun berlebihan berat badan, ataupun kegemukan. We call it as obesity. Okay. That's why kenapa Kak Nur ingin sentuh tentang topik ni pada video kali ni, sebab kebanyakan pesakit Kak Nur yang datang ke klinik disebabkan sakit lutut, sakit belakang, haid tidak teratur, ketidaksuburan, apalagi kencing manis, darah tinggi dan macam-macam lagi, berkait rapat dengan kegemukan ataupun berlebihan berat badan. Okay, ataupun dalam bahasa Inggeris dia overweight ataupun obesity. Okay, that's why Kak Nur ingin share untuk video kali ni macam mana cara kita kira BMI dan adakah BMI kita ni normal ataupun tidak normal. Okay, alright. Okey, cara kira BMI ni sangat mudah ya. Yang first, korang kena tahu berapa tinggi korang, dan kedua adalah berapa berat korang. Ya, tinggi tu mesti dalam meter. Contoh kalau kita bacaan tu sentimeter, tukarkan kepada meter, bahagi je 100. Okey, dan yang kedua berat tu kena dalam kilogram, kg ya. So, formulanya macam ni. Berat okey dalam kilo kita bahagi kepada tinggi meter darab tinggi meter. So kita akan dapat kilogram per meter square. Kita bagi contoh ya, Kak Nur bagi contoh sis Amina. Contoh berat sis Amina ni 65 kilogram dan ketinggian dia 1.68 meter. So kita hanya bahagi 68 kilogram bahagi dengan 1.68 meter darab 1.68 meter. Maka kita akan dapat BMI 23 kilogram per meter kuasa 2 ya. Adakah BMI sis Amina ni normal ataupun tidak normal? Itu adalah persoalannya. So that's why kita kena tahu kategori ataupun klasifikasi BMI, sama ada ia normal, tidak normal, dan sama ada dia overweight atau obesity atau kurang berat badan ya. That's why. So, jom kita tengok. Untuk video kali ini Kak Nur akan terangkan kategori BMI mengikut WHO ya, World Health Organization, dan juga mengikut garis panduan Malaysian Guideline ya, CPG Management of Obesity. Dia ada perbezaan sedikit. Kenapa berbeza? Kak Nur akan terangkan ya. Okey, contoh. Mari kita tengok jadual ni. Kategori BMI mengikut WHO, World Health Organization. Kurang berat badan, kita katakan adalah kurang 18.5 BMI dia ya. Okey, normal 18.5 hingga 24.5. Berlebihan berat badan 25 hingga 29.9. Obesity class 1. 30 hingga 34.9, obesity class 2 35 hingga 39.9, dan obesity class 3 kategori yang teruk sikit adalah lebih 40 BMI dia. So setiap BMI ni mempunyai risiko penyakit kardiovaskular yang berbeza. Makin tinggi BMI, maka makin tinggilah risiko kardiovaskular. Kardiovaskular ni penyakit-penyakit yang melibatkan jantung dan juga salur darah lah. Contoh serangan jantung, stroke dan macam-macam lagi. So basically mengikut WHO ni, kalau BMI tu lebih 25 kilo per meter square, maka kita kategorikan sebagai berlebihan berat badan ataupun overweight. Dan kalau BMI tu lebih 30, kita kategorikan sebagai obesity. Ya. So itu adalah kategori BMI mengikut World Health Organization. So, macam mana pula kalau mengikut garis panduan Malaysian Guideline ya? So, ini Kak Nur rujuk CPG Management of Obesity 2004. Kalau kita lihat berat badan dia hampir sama, kurang berat badan ni hampir sama dengan kategori WHO ya, kurang 18.5. Normal dia berbeza sedikit, iaitu di antara 18.5 hingga 22.9 kg per meter square. Itu dikategorikan sebagai normal untuk Malaysian ya. Kalau 23 ke atas ataupun 23 hingga 27.4, ini adalah berlebihan berat badan.
Dan seterusnya obesity class 1 27.5 hingga 34.9, obesity class 2 35 hingga 39.9 dan obesity class 3 lebih 40. So hampir sama. So basically perbezaan dia adalah kalau sebelum ni WHO overweight tu berlebihan lebih daripada 25 kg per meter square, tapi untuk Malaysia kita ambil lebih rendah iaitu lebih 23 kg per meter square. Manakala obesity kalau sebelum ni WHO lebih 30, untuk Malaysian guideline lebih 27.5 kg per meter square. Normally Kak Nur akan ajar macam mana cara untuk kita dapat targeted weight. Normally Kak Nur suka nasihat dengan patient Kak Nur ikut yang garis panduan Malaysian lah. So mana yang lebih dekat dengan kita itulah kita follow lah. Okay, it's up to you all. So kalau kita tengok gambar ni, populasi obesity di Asia Tenggara ya, Malaysia adalah antara populasi yang paling ramai gemuk lah ataupun obese ya. Ini based on sumber daripada WHO. Basically apa sebenarnya ni berlebihan berat badan ataupun kegemukan ni? Apa sebenarnya ya? Berat badan berlebihan dan kegemukan ni didefinisikan sebagai pengumpulan lemak badan yang tidak normal atau berlebihan yang boleh mengganggu kesihatan badan manusia lah. Basically ya. So lebih tinggi BMI maka lebih tinggi risiko penyakit kardiovaskular. Kenapa berbeza di antara kategori BMI, WHO dan juga Malaysia? So, actually dia banyak kajian yang telah dibuat di Jepun, di Hong Kong, di Singapura ya, mengatakan bahawa penyakit kencing manis ataupun risiko penyakit kardiovaskular yang lain ya berkait rapat dengan BMI yang lebih rendah di Asia, di negara Asia. Okay, so that's why dia punya kategori adalah lebih rendah. Ini adalah berdasarkan kajian-kajian yang telah dibuat oleh di negara-negara Asia Tenggara. So itu one of reason dia. Okay. So apa sebenarnya komplikasi berat badan yang berlebihan ataupun obesity ni? Ya, sebenarnya banyak sangat risiko dan ini pun telah dibuktikan melalui banyak kajian-kajian yang telah dibuat. Contoh kalau kita tengok dalam jadual ni ya, dia melibatkan contohlah sedikit risiko meningkat tu. For example, berkait rapat dengan kanser, berkait rapat dengan hormon yang tidak stabil, PCOS, ya, ketidaksuburan dan juga berkait rapat dengan fetal defect, ya, kalau ibu hamil tu obese. Ya, dan banyak lagi sebenarnya kalau kita lihat di jadual ni. So ia membimbangkan. That's why kita kena berusaha untuk mencapai berat badan ideal ataupun normal agar kita dapat mengurangkan risiko-risiko atau penyakit-penyakit kardiovaskular ni. Ya, that's why Kak Nur doakan kita semua, anda semua, Kak Nur sendiri diberi kesihatan yang baik, insya-Allah, mudah-mudahan ya. Doakan Kak Nur pun dalam proses mencapai berat badan yang diimpi-impikan. Okay, alright, doakan Kak Nur, moga korang juga pun macam tu. I think itu saja video Kak Nur pada kali ini. Tapi sebelum tu, Kak Nur bagi tips untuk bakal wanita yang ingin hamil ya. My advice kalau korang dalam kategori obese ya, for example, cuba dapatkan berat badan ideal sebelum plan for pregnancy, bagi kita mengurangkan risiko fetal defect ataupun kecacatan pada bayi ya, insya-Allah. So itu saja video Kak Nur pada kali ini. Kalau korang rasa ia memberi manfaat, jangan lupa subscribe YouTube channel Kak Nur. Jangan lupa like, comment and share ya, insya-Allah. So kita jumpa lagi pada video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.